Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. آمين 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 يا رب العالمين. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok kitab kita sambungannya di ke surat 8 tadi yang kita break. Yang kita stop kat saat ni ke surat 8. Berkata Tuan Musannif rahimahullah ta'ala, itu tentang fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Tajuk tu kita habiskan bab telinga. Jadi telinga ke mata ke, bukanlah kitab ini nak bicarakan, bukanlah Tuan Musannif, Tuan Pengarang nak bicarakan soal mata lendir ataupun telinga. Yang nak dibicarakan sifat penglihatan kita, sifat pendengaran kita tu maksud. Telinga sifat yang bersepakai dengan sifat pendengar kita. Gitu. Soal derma mata, soal derma organ-organ ni, ini kita tidak bahaskan di dalam kitab. Nak tanya soalan tak ada masalah. Cuma kita nak beritahu berkenaan dengan soal menceritakan mata, soal menceritakan tentang telinga, bukanlah dari segi yang zahir, tetapi dari segi sifat yang bersepakai padanya. Mata, sifat penglihatannya, hak tu yang Tuan Pengarang kitab kita nak membahaskan. Lalu kita tengok dulu. Jadi ketahui olehmu ni kepada kita yang menuntut ilmu, kepada kita yang menatap kitab ni, Tuan Musannif tuju kepada kita bahwasanya telinga itu menjadikan dia telinga oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan telinga kepada kita. Sebab apa? Kerana apa? Kerana beberapa faedah, manfaat, kegunaan. Yang mana faedah, kegunaan, manfaat itu? Yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Ada dua bangsa, dua jenis. Kategori dunia dan kategori akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang dengar. Yang dengar tu mudah-mudahannya yang didengar, bukan yang dengar. Maksudnya kita mendengar suara-suara. Telinga kita pun kalau dia mari sat berdesing sat pun kita tak boleh doa. Sepok tu telinga belah kanan ni dia berasa hai. Panas sangat kot, tak dengar apa. Dia berasa tak boleh. Sebab itu sebahagian daripada yang bangsa dunia
Nikmat yang Allah bagi. Yang kita tahu, kena tahu pasal nikmat tu bukan pasal apa. Supaya kita boleh reti rega. Contohlah misal kita boleh nilai harga. Beli baju mahal-mahal, kasut mahal-mahal, pakaian mahal-mahal. Mana ni? Saja pakai buat mandi. Nak pergi mandi mudah sikit. Beli mahal-mahal buat pergi mandi, buat pergi turun bendang, baik tak payah. Maksud tak tahu nilai dan harga. Mahal-mahal ni mana? Buat pergi main lah, baju sikit punya mahal buat pergi main lah. Main dia ada pakaian dia sendiri. Jadi maksud letak patut padan dengan benda tu. Jadi hikmah dan musannif cerita manfaat, kegunaan, fungsi, supaya kita kena tahu fungsi-fungsi anggota tubuh badan kita. Macam tu. Dalam huraian guru dia beritahu macam tu. Maka kita ni, itu matlamat kita, telinga yang Allah beri kepada kita, manfaat dia apa dia? Kalau kata hak bangsa dunianya, jenis kategori dunia, kita bersedap dengan yang didengar. Kadang-kadang kita dengar nasyid, dengar lagu, dengar qasidah, dengar bunyi-bunyi burung. Orang hak tak sari tak dengar bunyi burung, jenis kaki burung, dia tak boleh duduk. Dia kena pergi duduk. Dia boleh duduk depan burung tu 2 jam duduk dengar burung. Kita bukan kaki burung tapi kita duduk tengok. Masya Allah. Nampak? Orang hak kaki muzik pun serupa juga. Dia bisa dengar. Ini cukup. Dia boleh duduk 2-3 jam. Maksudnya apa? Nikmat telinga. Kita sendiri kalau dengar baca Quran, Quran pun kalau kena dengan suaranya elok, Masya Allah sedap. Kadang-kadang suara tak sedap pun, tapi ayat Quran tu sendiri kita dengar pun sedap juga. Bukan sabit dengan suara sangat. Suara tu bonus sebab itulah kalau kita tengok sejarah ketika mana Sayyidina Umar mendengar daripada bacaan adik dia. Dia ni kira Sayyidina Umar sahabat Nabi ni. Sejarah apa dia tak buat dulu. Tapi bila mana beriman dengan Nabi, lihat bagaimana takwa kepada Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana hebat. Kalau kita nak fight balik tak lepas habis. Sedangkan Sayyidina Umar pernah bunuh anak kambing, anak hidup-hidup, sembah berhala. Kita tak pernah sembah berhala, anak pun tak bisa bunuh. Tapi iman kita belum mampu menandingi iman Sayyidina Umar. Apatah lagi kalau nak menandingi iman Sayyidina Abu Bakar. Dan menyampaikan ia telinga kepada memfahamkan. Ada telinga faham? Tak ada telinga tak faham tu kata orang tua-tua juga. Tak ada telinga ke? Zid? Tak ada telinga? Ada. Pasal apa dia kata tak ada telinga? Telinga tu ada. Pasal tak dengar. Marah. Cakap tak reti kalau kena hak marah dia pokok mudah marah semua. Isyarat kepada kita kalau tak dengar tu pekak. Telinga ada, kan tak ada telinga. Ada. Dan menyampaikan ia telinga yang masa pendengar tu lah, kepada memfahamkan, meretikan segala perkataan. Orang nak bagi nak cerita, baru kita boleh faham yang didengar. Dan setengah daripada segala faedahnya, faedah telinga yang bangsa akhirat tu pula macam mana tu? Mendengar ia akan Quran. Macam kita habaq tak salah. Jadi dengar Quran, tak baca pun, dengar pun dapat pahala. Ini dengar Quran, orang nak baca Quran kita duk ya, tak boleh. Itu adabnya bila dengar orang baca Quran, kita jaga adab. Kita angkat suara. Begitu juga di saat orang semayang, kita jangan angkat suara, kita nak beradab. Sebab dia sedang bertutur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang ni bertutur dengan Allah lah. Soalannya berkomunikasi dengan Allah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi macam mana ni? Yang setengah daripada segala faedah yang masa akhirat, mendengar ia akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dengar hadis Nabi. Tu faedah telinga. Kita main hari ni, kita yang ada dalam majlis ni, telinga kita tak dengar, susah juga ni nak baca. Kalau hak TV tak apa, dia ada tukang terjemah tepi tu. Gitu kan. Kita mana ada. Tak ada terjemah apa. Macam tu. Dan segala ilmu, dan mendengar segala ilmu yang memberi manfaat. Dan mendengar segala ilmu yang memberi manfaat. Dia letak point di situ, ilmu yang bagi manfaat. Risau kalau lah ni takut terpalit dengan benda-benda hak tak mendapat manfaat. Banyak kita duk buat pengajian online. Ada juga wal'ayazubillah yang telah digariskan oleh jabatan-jabatan mufti. Mereka-mereka yang bila menyampaikan menyebabkan sesat, wal'ayazubillah. Ada duduk dalam dia pun buat online juga. 1000 orang sekali tengok. Jabatan mufti menggariskan, beberapa buah negeri lah menggariskan, itu sebagai sesat. Itu sebagai tidak membetuli perkara yang sepatutnya tentang agama. Dia kuno merata. Tok guru pun ramai bunyi. Jadi kita kenalilah individu-individu tu. Bukan kita nak cari salah orang, tapi kalau kita tersalah pilih guru, adab dalam menuntut ilmu ni, kita kena tengok guru. Kalau salah menyebabkan kita wal'ayazubillah juga turut tersesat. Yang bagi ilmu Allah, tapi asbab untuk mendapat ilmu ialah guru. Dan kerana banyak ini, segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal. Jadi nak bagi tahu kepada kita faedah mendengar lebih besar, lebih banyak. Faedah mendengar ni lebih banyak, lebih afdal lah daripada penglihat. Contohnya Imam Abdullah Al-Haddad. Dia ni mata buta, dia saja tak buta. Imam Abdullah Haddad ni seorang yang berketurunan Rasulullah, duduk di Hadramaut, Yaman, pengarang kitab Nasihat Agama, Wasiat Iman. Ada kitab dia. Dia seorang yang buta, tapi telinga dia dengar lah. Satu ketika dalam mayak kopi, dia teguk seorang orang nak minum mayak kopi. Dia beritahu dalam mayak kopi tu ada lalat. Dia buta. Dah lah seorang yang buta. Dia tahu pula dalam ayak kopi yang hitam tu ada lalat. Kita hak jelek nampak. Maksudnya hati dia begitu positif. Ada faedah kepada mata buta ni, dia tak tengok lah benda-benda hak diharamkan. Macam tu lah. Jadi dan kerana banyak ini segala faedah, pendengar dan pelihat tu, adalah pendengar itu lebih afdal lah daripada pelihat. Kerana kebanyakan faedah pelihat itu bangsa dunia. Banyak hak jenis mata ni, dia banyak kategori dunia. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Manakala dari segi pendengaran, dia banyak pula faedah dia dari segi bangsa akhirat. Dan kerana itu, kerana mana? Kerana kebanyakan faedah penglihat itu masa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu masa akhirat tu, mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Macam kita cerita Imam Abdullah Haddad, contoh salah satu. Dan kadang-kadang kita tengok yang ngapai Quran buta, Masya Allah, hebat. Walaupun dia ngapai Quran cuma menggunakan braille, Quran hak orang buta, nama dia braille apa? Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, memelihara pendengar daripada mendengar yang dilarang.
mendengar suara yang dilarang lah. Suara ketukan ke, suara petikan ke, suara perempuan yang haram ke, kan? Suara bini tak apa, tak haram. Hak bukan bini, hak haram. Kebanyakan hak duk rakam studio ke apa ke, bukan bini. Suara perempuan ni, azan pun tak boleh. Azan ni kira-kira benda mulia, memanggil ke rumah Allah, beritahu masuk waktu. Tak boleh juga, tak boleh. Tambah hak lain. Dia mendatangkan fitnah. Ulama dulu bukan dia tak mau terbuka, dia letak tapis siap-siap, dia takut kita terlajak. Selalu guna perumpamaan selalu guna apa dia? Jangan main tepi telaga takut jatuh. Dan jatuh nak larang apa kita. Dia orang lama dulu banyak guna kaedah tu lah. Hak nu kita duk nampak macam hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Sebenarnya bukan macam tu, nak jaga. Mari kita lah ni kita bakat bagi habis. Bagi terjun telaga habis. Tu bukan nak kerah apa dah, ulama tak kerah. Depa tahu dah nak boleh menyakit, tak siap-siap garis kat kita tu. Habuan had sempadan. Kita gagah terak juga. Terjun sungguh. Terjun weh turun ke bawah ke. Mula nak apa lagi dah. Tak pakai dah. Jadi dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya pendengar, jaganya pendengar daripada mendengar suara yang dilarangkan. Misal seperti mengumpat. Mengumpat tu. Dengar mengumpat. Dengar pun tak boleh. Bukan kata mengumpat. Dengar macam tu. Kena tegak dia. Saya tak mau terbabit lah dengan dosa kering ni. Tak apa. Ingat kita pun orang kata bukan tumpang sekaki, tumpang sekolah. Macam tu patut dia dengar apa nama tu. Siap. Dia starting awal spark tu dia kata berjengkit elok kata. Allahu Akbar. Itu kita kena jaga. Dan mengadu-ngadu namimah, adu domba. Dia adu kawan tu, dia pindah cakap. Mengadu-ngadu namimah, dia pindah cakap. Dia pindah kalam kawan ni, dia pergi kat kawan ni. Hang nak tahu tak? Hang tahu dia kata apa kat hang tadi? Dia kata kat hang kepala besar. Mula asal dia ni tak tahu. Dia pergi pindahkan perkataan kawan ni kepada kawan ni. Maka bergaduhlah mereka berdua asbab daripada kita. Ini dosa besar. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah. Seperti bid'ah ni hak mana? Bid'ah yang haram lah. Imam Syafi'i bahagikan bid'ah kepada dua. Hak dekat-dekat nak sambut maulid ni 2-3 hari ni duk riuh rendah pasal soal bid'ah tak bid'ah ni. Maknanya kita sekali ni bukan punya bid'ah apa, bid'ah sangat kita ni. Melampau-lampau. Beramal kurang nak bertekak lebih. Ada habis belakang, bahas belakang dah daripada dulu. Bukan baru ni, bukan 2-3 hari lepas ada Facebook ni. Dulu lagi dah. Jadi apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia nak buat, tak mau buat sudah. Tak sadut bid'ah ke orang, tak sadut sesatkan orang, tak sadut neraka ke orang. Tu je kesimpulan dia. Dulu lagi dah buat. Kenapa kita hari ni baru nak timbul-timbul balik? Sajalah mungkin nak cari followers sikit kan macam tu ke. Tak ada apa jugalah natijah akhir dah. Kita tak mau macam tu. Bukan kita hidup untuk bergaduh. Kita duk gaduh-gaduh ni pun pendek umur macam tu. Perkara-perkara yang memanjangkan umur, hubung silaturahim, kan, ziarah, tu perkara yang memanjangkan umur. Hidup gaduh sana, gaduh sini, tengkak sana, tengkak sini, potong putih silaturahim habis. Itu Nabi sebut nanti akan jadi perkara memendekkan umur. Jadi jangan tak mau pendek umur tu sadut terbabit. Umur tak pendek, kelih ni bom. Kelih ni parang, kelih tu. Nak belah negara Arab berlaku lah benda-benda ni dah berlaku. Kat kita ni tak apa lagi lah, setakat lah ni 2-3 kali hari ni tu pun dah mula dah. Mula dah. Dah terlupa lah untuk imam yang Masjid Negara kena penampak, ingat tak? Live TV1.
ditampar oleh seorang, kita duduk di rumah pun boleh tengok. Saya buat ni. Dia nak main dah jenis-jenis tu. Pemikiran Daesh dan sebagainya, ekstrim kan. Mereka ni tak boleh nak biar. Mereka takkan ada tolak ansur. Mereka akan berkeras. Islam Nabi bawa ni lembut. Lembut pun tak boleh lembut sangat. Guru bagi misal macam mana. Kita pakai seluar ni, patut padan dengan perut kita. Tak ketat sangat sampai tak boleh menyawa. Jangan longgak sangat, terlondeh terus. Dia sesuai lah. Islam ni macam tu, fleksibel. Ni longgak sangat pula dah. Kan? Sampai merapu habis. Mana tadi? Tu. Jadi dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah. Benda-benda bid'ah lah. Bid'ah yang di sini disebut ni, tulis itu bid'ah yang haram, yang tercela. Imam Syafi'i sebut bid'ah ni ada dua. Jadi bid'ah dolalah, bid'ah sesat, bid'ah yang tercela tu yang kita tinggalkan. Dan berbantah-bantah duduk kelai. Kelai. Jadi kelai ni pun benda yang dilarangkan. Dan seperti mendengar suara perempuan, benda yang diharamkan. Kelai bergaduh, dengar suara perempuan. Bukan macam tu, kalau dengar suara perempuan kena tutup telinga terus. Lah. Dengar suara perempuan yang mana tidak ada tujuan. Dengar untuk tujuan misalnya penyampai radio. Okeylah. Ni mendayu-dayu, tak ada pasal apa. Ni suara perempuan hak mana pula? Duk menyanyi lah. Suara perempuan mata ayak, misalnya. Tu tak ada pasal. Nak kahwin terus, tak salah mata ayak. Mata ayak ke, mata buah leci ke. Dan muda belia, amrod. Bahasanya amrod, muda belia. Tak ada janggut lagi. Ni pun sebab juga, masalah juga. Kalau dia bertanya, sajat tu muda belia tak? Sajat ke sanjut pun tak tahu, macam-macam nama apa-apa. Tu bukan takat muda belia. Tu dia buang janggut dia ni, dia tukar terus nak jadi perempuan. Kita muda belia, budak-budak tak ada janggut lagi. Ini Islam suruh jaga tak? Dia takut nak jadi ke arah perkara-perkara liwat dan sebagainya. Jaga dah. Bukan baru jaga, lama dah benda ni jaga. Kitab ni sendiri pun karang tahun bila lah kita baca itu. Karangan bila lagi dah. Jadi ada berlaku 2-3 perkara selepas setahun 2 ni ataupun sebelum-sebelum ni, kita tak ambil pengajaran benda-benda ni. Tu timbul macam-macam gay. Kadang-kadang kementerian kita pun ada juga sabit 1-2 macam-macam jenis. Alhamdulillah. Dia nak mari bala, dia tak mari tunggu kepada dia buat. Kita tak tengok pun kena tu. Pakai sorban kan, pakai jubah kan, tak tengok jalan. Sebab itu kita kena sebut benda-benda ni. Jika ditakuti, untuk muda belia ni, jika ditakuti daripadanya mendengarkan muda belia tadi tu akan fitnah, menimbulkan keinginan. Tak boleh dengar. Ada ke pasien tu? Pasien manusia dia jadi pasien ke arah tu, wal'iyadzubillah. Nak jadi ke arah sodomi. Dia tak boleh dengar. Ada manusia tu. Kita kena hati-hati lah. Benda-benda yang macam ni, mohon Allah beri perlindungan kepada kita. Sama akhir-akhir zaman ni lagi banyak lah jadi pasien tu. Dan seperti mendengar perkakasan permainan yang diharamkan, seperti serunai.
Ada juga hak diharamkan. Suruh naik mana hak diharamkan? Setengah kata berlidah. Yang ada berlidah tak boleh, yang tak berlidah tak apa. Macam seruling. Dan gendang. Kawasan pembinaan macam-macam. Gendang hak muka dua. Hak satu tak apa, dua. Hak banyak kalau kita tengok India main kepala-kepala dia. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka menghalalkan akan mendengar umpama serunai, itu yang kita tertipu. Ini perkara-perkara ini walaupun kita nampak ada khilaf, ada kata haram, ada kata, tapi bila kita boleh hindar benda ni, dah jadi terselamat. Tu je cerita kita. Ulama dulu keras lah, tak apa nak terbuka. Kita tak tahu hikmah dah. Macam kita abang tak salah. Bukan dia keras, mana dia jaga, takut jatuh, dan jatuh tak kata apa dah. Kita lah ni buka, tak ada masalah buka pun, tapi kalau dia terjun terus. Tak apa, bagi dia pemain tu tepi lara tu, bagilah. Kesian kat dia, pom jatuh. Berkelih lah tu. Ulama tu dia jaga semua. Jaga apa? Jaga kita lah, dia tolong jaga kita. Begitu. Kerana perkataannya itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi SAW. Perkataannya itu perkataan mana? Kita baca dulu. Kerana perkataannya itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi SAW, maka lazimkan olehmu, maka memestikanlah olehmu memelihara, menjaga pendengar engkau daripada perkataan yang keji, yang haram lah, dan yang sia-sia. Maksudnya tak bawa faedah kepada agama lah, sia-sia ni. Kerana mereka yang menuntut dengar, duk pergi cari dengar, bersekutu ia, berkongsi ia, duk share ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu, dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia, hak tak bawa manfaat kat agama tadi, dan keji yang haram itu tu mendatangkan was-was dalam hati. Lepas tu kitab penawar bagi hati ni dia mari kepada kita cara-cara nak menangani. Tak heran saya mayang aku 2 ke 3 rakaat. 2 ke 3. Mari pada mana penyakit 2 ke 3, 2 pada 3 ni? Rupa-rupanya mari daripada duk dengar suara-suara amrat. Duk dengar suara-suara perempuan hak tak ada manfaat kepada kita. Duk dengar muzik-muzik yang membawakan kepada hati kita ni, dia makin keras. Benda-benda muzik yang diharamkan, patut dia jadi was-was. Ni ubat dah. Jadi ulama susun simpan kita, kesian kat kita ni, simpan lah. Tapi dah kita tak mahu nak tengok, maka tak jumpa lah ubat. Ada ubat di sini. Tak kena buat makjun pun. Tengok buka lah kan. Tengok cerita kat kita. Sama lah kami yang pandai baca ni pun. Ada satu kisah Tok Guru di petani. Ada 3 orang ni berkumpul. Dia kata, mujulah aku boleh baca kitab ni. Siapa dia nak tegur kita ni? Moga sama-sama Tok Guru tak ada siapa berani nak tegur. Mujur duk baca, duk boleh lekuk kepala kita, duk boleh luku, duk tenyeh kita boleh baca juga. Orang nak tegur tak berani dah. Hak 2 orang ni duk dengar, duk teriak dah. Maksudnya apa? Mujurlah boleh baca. Kalau jadi Tok Guru kaya mereka tak boleh baca, masa bila nak tengok duk kira ke diri je lah. Boleh baca. Hak ni haban tu tengok kita, perbetul kita. Gitu. Sambil-sambil kita baca, kita perbetul kita. Tu ubat-ubat dia ada sini belakang dah. Tunggu lagi nak beramai dengan dok. Nak minum ke dah ubat ni? Kan nak biar tengok saja. Kan? Baik. Dia akan mendatangkan was-was di dalam hati kita.
Dan ketahui olehmu, belajarlah kita ni sampai kita tahu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Yang ni bandingannya macam makanan juga. Kalau mulut kerja dia makan, telinga kerja dia dengar, atau mulut ni juga dia bercakap, fungsi dia. Telinga dia mendengar, mata kerjanya melihat. Mata kerjanya melihat. Jadi bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan juga. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Setengah-setengah membawa datang kemanfaatan, setengah-setengahnya mendatangkan mudarat. Dan setengahnya penawar. Dan setengahnya racun. Duk dengar tu. Kadang-kadang dia jadi makanan, penawar. Kadang-kadang dia jadi racun. Dengar. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Kadang-kadang kataan hak duk masuk dalam telinga tu, dia sakan rem. Kadang-kadang perkataan hak kita dengar di telinga dia lebih lama simpan daripada makanan hak duk dalam perut. Makanan hak kita makan, kadang-kadang kita makan pagi ni, petang sekali tak ada lah, proses keluar lah. Perkataan ni belum tentu. Dengar-dengar, aku dengar macam tu, aku cukup sakit hati kat dia 10 tahun, 10 keturunan tu dia jadi macam tu. Sebab itu jaga, dia lebih kekal lama daripada makanan dalam perut. Perut ni habis-habis tak ada ni, last sekali cari ubat sakit perut, settle. Jadi dia cerita kat bawah. Kerana makanan itu hilang ia dari. Dari tu bukan dar. Tambahlah sikit kan. Dari dalam perut besar. Kerana makanan itu hilang ia dari dalam perut besar dengan tidur, dengan asbab tidur. Tidur bangun-bangun lapar lalu. Makan sekali habis mengaji kita makan. Tidur bangun lapar pula. Dah pun duk mengaji daripada tadi tak ada nak makan, lapar juga ni. Kan? Dan umpamanya umpama tidur, ikutlah apa pun, dia akan hilang. Maksudnya kita akan mari lapar. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makanan pencair. Pencair ni, pencair. Julak. Jenis julak ni kita sendiri pun tak usah tengok. Tak tahu kalau ada orang bisa tengok julak ni, kalau kata kita makan makanan apa dia cepat hadam. Dia cepat hadam lah sikit. Dan terkadang berkekalan ia makanan di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia, habis dia dengan makanan pencair. Sakit perut, baik makan julak tu settle. Adapun perkataan jatuh. Adapun perkataan jatuh ataupun berlaku ke dalam hati, masuk ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia perkataan di dalam hati seumur hidup. Macam kita abang tak salah. Ingat apa yang hang cakap ni aku simpan 10 keturunan. 10 keturunan aku takkan jejak kaki rumah. Tu dia. Bukan dekat seumur hidup, 7 umur hidup. Begitu. Benda-benda hak masuk di dalam telinga kadang lebih kekal lama daripada makanan hak masuk melalui mulut. Begitu. Kena jaga dari segi perkataan. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia perkataan yang jahat tadi memfitnahkan, membosankan dan mendatangkan was-was godaan syaitan. Dia kata dia heran
fikiran mari mana penyakit waswas. Ni benda-benda dia. Bahkan terkadang mensebabkan ia perkataan yang jahat tadi tu akan kebinasaan, yakni jadi dosa, kebinasaan yang besar jadi dosa yang besar. Tu. Dia jadi pasien tu. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal. Yakni orang yang sempurna lah macam kita ni. Kena sungguh-sungguh lah pada memelihara, menjaga, mengawal pendengar kita orang yang berakal ni, orang hak sempurna ni, dan segala anggotanya sebelum ditanya. Jaga sebelum Allah nak tanya. Dan Allah tanya nak jaga apa kita? Jadi sebelum ditanya daripada pendengar dan semua anggota lah pada hari kiamat. Telah berfirman Allah Ta'ala, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu. Tentu kullu, bukan kulla. Kullu kat situ. Kita betulkan baris kita. Itu penting untuk kita mengaji secara talaqi, walaupun secara online. Kita betulkan dia kullu, bukan kulla. Bukan padam, kita buat bulat. Adab ni, kitab ni bukan kitab kita nak buat betul ikut dan bulat. Kemudian kita tulis di atas tu barisnya, baris pembetulan. Buat bulat pada syaddah fathah, sepatutnya bukan kulla, dia kullu. Kita bubuh syaddah dhammah di atas syaddah fathah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahasanya pendengar dan penlihat dan hati sekalian itu akan ditanya. Penglihatan ditanya, tengok apa lah atas dunia dulu. Hati kena tanya juga. Pada hari kiamat Allah tanya. Daripada ayat tadi dinyatakan Allah tanya daripada mata, Allah tanya daripada hati, Allah tanyalah daripada semua. Pada hari kiamat Allah akan tanya kepada kita. Maka sebab itulah kita kena berjaga dalam soal. Supaya apa? Supaya nanti kita tak kena tanya daripada ni. Tapi kalau kita tak jaga hak ni, tanya tetap kena tanya. Nak kena seksa lu. Alhamdulillah, nak kena berjaga. Tambah-tambah kita main passion cakap lepas. Kalau lah berlaku buat passion tadi. Dia telan sungguh perkataan tu, kekal lama pada hati sanubari dia. Duk jadi orang kata habuan kat kita. Semayang rajin dah, puasa rajin dah, tapi cakap pasien tak jaga mulut, lekat pada pendengaran dia. Maka menyebabkan apa? Kita semayang apa semua, nanti dia duk kata berasa hati kat kita, boleh ke dia belakang. Rosak belakang. Itu sebab kita kena jaga perkataan kita supaya apa yang didengar dia tu menjadi manfaat kepada dia. Baiklah. Dan kemudian fasal yang ketujuh pada menyatakan lidah. Nak bicara lidah pula. Nak bicara lidah ni, tentang perbahasan lidah ni agak panjang lah. Nak masuk tajuk lidah. Jadi insya-Allah kita tengok pada minggu depan bab lidah ni. Kita akan berhenti di situ. Berhenti awal sikit. Hari ni dah kenuri pula. Awal pun 15 minit bab apa. Kan, kebetulan ada tetamu Mabat, insya-Allah kita tengok lain pada minggu depan bagi yang terlepas. Insya-Allah rakaman kita upload malam ni lah, insya-Allah.
Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita maklumkan yang baru masuk, yang belum menyertai grup, boleh sertai grup untuk kita edarkan link-link pengajian kepadanya melalui grup. Dan supaya dia tak tertinggal, kadang duduk seorang-seorang dia duduk rasa tak mau masuk grup lah, serabut lah. Tak apalah, nanti apa-apa Ustaz beritahu, jenuh tu seorang dia. Kalau kena 10 orang, kena 100 orang, jenuh beritahu. Duduk dalam grup, kita abang tengok kat situ. Dan grup tu pula ada grup yang only hanya admin yang post, tak ada orang lain boleh post. Dia tak nampak serabut sangat. Kat sana boleh dapatkan segala info yang kita kongsi, kita sebarkan, insyaAllah. Habis kita berhenti di situ dan kemudian kata fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Apa-apa persoalan boleh tanya melalui personal pada WhatsApp yang kita letak di grup, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala'. Da'wahum fiha